Okey, kembali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Sir. Hari ini saya akan membuat demo untuk practical work report 2. Nama saya Ismail Anakanang dan kad matrik saya adalah 20DE21F 1017. Tanpa melengahkan masa, saya akan terus pergi pada soalan part A1. Untuk yang pertama, step 1, draw the flowchart process by handwriting, then scan using cam scanner apps on your smartphone and paste here. Baik, jawapannya adalah if, terus pergi kepada switch pertama iaitu dalam keadaan kosong, else terus pergi kepada port di low. Seterusnya step 2, draw block diagram and input-output system by handwriting, then scan using cam scanner. Ini adalah jawapan saya. Input kita ada switch yang pertama, terus masukkan dalam SPIC dan outputnya adalah LED D iaitu port D. Observation saya untuk bahagian part A1 ini adalah the LEDs will light up based on the output value on port D, that is LED D 0B 1111 1010. Right, yang seterusnya build the program part A1C using MPLAB. Where saya akan tunjukkan coding saya untuk part A. Baik, ini merupakan coding saya untuk part A1 di dalam MPLAB. Saya akan run coding tersebut. Build successful. Untuk step yang seterusnya, saya akan masukkan ke dalam Proteus. Baik, ini merupakan circuit untuk part A1 dalam Proteus. Dan saya akan runkan circuit tersebut. Ini adalah dalam keadaan switch kosong dan semua LED tidak menyala, dan saya akan onkan switch tersebut. Di sini kita boleh lihat keadaan LED on, iaitu mengikut nilai LED yang saya telah setkan, iaitu 1111 1010. Alright. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu part 2A. Baik, untuk step yang pertama, draw the flowchart. Ini merupakan flowchart yang telah saya buat. If switch 1 sama dengan kosong, switch 2 sama dengan 1, else switch 1 sama dengan 1, switch 2 sama dengan kosong, dan terus kepada port di dalam keadaan low. Dan seterusnya, draw block diagram and I/O system. Ini adalah jawapan saya. Untuk input kita ada SW1 iaitu switch 1, switch 2 terus masuk ke dalam PIC. Switch 1 adalah RC0, switch 2 adalah RC1. Untuk output kita ada LED 1 iaitu dalam RD0 dan LED 2 dalam RD1. Untuk observation part A2 ini, when switch 1 is pressed, LED 2 will start blinking, and then when switch 2 is pressed, LED 1 will start blinking. Ini merupakan coding yang telah saya buat dalam MPLAB dan circuit dalam Proteus. Saya akan tunjukkan coding tersebut. Ini merupakan coding untuk part A2. Then saya akan runkan coding tersebut. Alright, build successful. Dan saya akan teruskan pergi kepada
circuit untuk part A2. Baiklah, ini merupakan soalan part A2. Circuit part A2. Setelah saya masukkan coding tersebut, ini merupakan coding di dalam Proteus. Saya akan runkan. Apabila switch 1 dan switch 2 dalam keadaan off, kedua-dua LED tidak menyala. Apabila saya onkan switch yang pertama, LED pertama akan mula blinking. Apabila saya onkan switch kedua, LED kedua pula akan blinking. Kedua-dua switch tersebut akan blinking selama 500 milisecond. Okay. Soalan yang seterusnya iaitu part A3. Seperti biasa, draw the flowchart. Ini adalah jawapan saya. While kepada switch 1 sama dengan 1, while switch 2 sama dengan 1, and then while switch 3 sama dengan 1. Ini adalah block diagram. Input kita ada switch 1 iaitu RC0, switch 2 RC1, switch 3 RC2. Dan output kita ada dua LED iaitu LED pertama kita ada RB0 dan LED kedua pada RB0. Iaitu LED 1 RA1. Dan observation untuk part A3 adalah when switch 1 is pressed, LED 2 will on. When switch 2 is pressed, LED 1 will on. And when switch 3 is pressed, both LED will off. Right. Ini merupakan coding sebut dan circuit dalam Proteus. Dan ini merupakan coding tersebut. Right. Dan runkan coding tersebut. Good, successful. Alright. Then saya akan pergi kepada Proteus. Okay, setelah saya masukkan coding tersebut dalam Proteus, ini merupakan circuit tersebut. Okey, seperti yang kita lihat semua switch adalah dalam keadaan off. Apabila saya onkan switch yang pertama, LED kedua akan menyala. Apabila saya onkan switch kedua, LED satu akan menyala. Apabila saya onkan switch ketiga, kedua-dua LED tidak menyala. Yang itu mengikut coding yang telah saya buat. Right, next question. Baik, untuk soalan part A4, kita biasa draw the flowchart. Case sama dengan kosong. Yang pertama, switch 1 sama dengan 1. Case 1. In case 1, switch 2 sama dengan 1. In case 2, switch 3 sama dengan 1. Draw the block diagram, I/O. Ini adalah jawapan saya. Input kita ada switch 1 di RA0 dan switch 2 di RB0, switch 3 di RC0. Untuk output kita ada dua LED iaitu LED 1 di RD0 dan LED 2 di RD6. Untuk observation untuk part A4 ni, when switch 1 is pressed, both LED 1 dan LED 2 will on. When switch 2 is pressed, LED 1 will on. And when switch 3 is pressed, LED 3 will on. Ini merupakan coding dan circuit untuk part 4. Kita nak muka di MPLAB. Ini merupakan coding untuk part 4 di dalam MPLAB. Ini adalah define I/O dan coding yang selebihnya.
kita terus pergi kepada circuit tersebut. Ini merupakan circuit untuk part A4. Saya akan runkan. Apabila switch pertama dalam keadaan on, kedua-dua LED 1 dan LED 2 akan menyala. Dan apabila switch 2 ditekan dalam condition on, LED 1 pula akan menyala, dan apabila switch 3 dalam condition on, LED 2 akan menyala. Alright, dan terus pergi kepada soalan part B, iaitu task 1. Then draw the flowchart. Ini adalah flowchart saya. If switch 1 sama dengan 1 dan switch 2 sama dengan 1, LED 1 akan on dan LED 2 akan on. Seterusnya, if switch 1 sama dengan 0, switch 2 sama dengan 1, LED 1 akan off dan LED 2 akan on. If switch 1 sama dengan 1 dan switch 2 sama dengan 0, LED 1 akan menyala dan LED 2 akan off. Else, pin RC2 low dan pin RC3 is low. Yang seterusnya, draw the block diagram and I/O. Ini merupakan block diagram untuk task 1. Input kita ada S1, switch 1 pada RC0 dan switch 2 pada RC1. Dan output kita ada dua LED, iaitu LED pertama kita ada RC2 dan LED kedua pada RC3. Untuk observation task 1 ini, when switch 1 is pressed, LED 1 will on, and when switch 2 is pressed, LED 2 will on. When both switch is pressed, both LED will on. Okay, ini merupakan coding pada MPLAB dan circuit di produce. Ini merupakan coding untuk task 1. Kita menggunakan while, dan ini adalah command tersebut. Dan kita terus pergi kepada circuit yang telah saya buat. Ini merupakan coding yang telah saya masukkan daripada MPLAB ke dalam produce. Dan ini adalah circuit untuk task 1. Saya akan runkan circuit tersebut. Dan apabila switch 1 di on, LED pertama akan on. Apabila switch 2 di on, LED kedua akan menyala. Dan apabila kedua-dua switch di on, kedua-dua LED akan menyala. Alright. Pergi ke soalan yang seterusnya. Itu soalan part B untuk task 2. Flowchart untuk task 2 ada while. While switch 1 sama dengan 1, switch 2 sama dengan 1 dan switch 3 sama dengan 1. Yang terakhir adalah pin RC0 akan low dan pin RC1 akan low. Dan ini merupakan block diagram untuk part B task 2. Input kita ada switch 1 dan switch 2. Switch 1 berada di RC0 dan switch 2 berada di RC1. Untuk output, macam biasa kita ada dua LED, iaitu LED pertama pada RC2 dan LED kedua kita berada di RC3. Dan untuk observation pada task 2, when switch 1 is pressed, LED 1 will start blinking. And when switch 2 is pressed, LED 2 will on. And when both switch is pressed, both LED will on.
Right. Ini merupakan coding dan circuit tersebut alright, ini merupakan coding untuk task 2 part B. Seperti yang telah saya maklumkan di observation tersebut tadi, apabila switch 1 on dan switch 2 adalah off, LED 1 akan menyala, iaitu kita menggunakan delay 500 milisecond. Dan yang selebihnya kita tidak menggunakan delay. Terus pergi kepada circuit di Proteus. Ini merupakan coding tersebut yang telah saya masukkan ke dalam Proteus. Saya akan runkan circuit tersebut. Dan switch 1 di on. LED 1 akan blinking selama 500 milisecond. Apabila switch 2 di on, LED 2 akan menyala dan tidak blinking. Dan apabila kedua-dua switch di on, kedua-dua LED 1 dan LED 2 akan menyala. Alright. Soalan yang seterusnya iaitu part C. Untuk flowchart part C, if switch 1, switch 2 dan switch 3 keadaan kosong, seterusnya switch 1, switch 2, switch 3, switch 1 dalam keadaan on, iaitu 1, dan kedua-dua switch yang switch 2 dan switch 3 kosong. Seterusnya switch 1 sama dengan kosong, switch 2 sama dengan 1, switch 3 sama dengan kosong. Seterusnya switch 1 sama dengan kosong, switch 2 sama dengan kosong, dan switch 3 sama dengan 1. Untuk yang terakhir adalah pin RA0 low, pin RA1 low, dan pin RA2 dalam keadaan low. Ini merupakan block diagram untuk part C. Input kita ada 3, iaitu switch 1 pada RA0, switch 2 pada RA1, dan switch 3 pada RA3. Untuk output pula kita ada 3 LED dan 1 buzzer. Untuk LED merah pada RB7, LED kuning pada RB6, LED hijau pada RB5 dan buzzer pada RB4. Ini merupakan observation untuk part C. When all switch is off, then the buzzer will start beeping. When switch 1 is pressed, LED merah will on. When switch 2 is pressed, LED yellow will on. Dan when switch 3 is pressed, LED hijau akan menyala. Ini merupakan coding dan circuit tersebut. Pada MPLAB. Baik, ini merupakan coding untuk part C. Switch 1 kita menggunakan RA0, switch 2 kita menggunakan RA1, switch 3 kita menggunakan RA2, dan LED merah kita menggunakan RB7, dan LED kuning kita menggunakan RB6, dan LED hijau kita menggunakan RB5, dan untuk buzzer kita menggunakan RB4. Baik, ini adalah keadaannya. If switch 3 adalah 1, switch 2 adalah 1 dan switch 1 adalah 1, maka LED hijau akan menyala.
else if switch 3 kosong, switch 2 1 dan switch 1 1, iaitu LED kuning akan menyala, iaitu sama dengan 1. Seterusnya else if switch 3 kosong, switch 2 kosong dan switch 1 1, LED merah akan menyala. Else if switch 3 sama dengan kosong, switch 2 kosong dan switch 1 kosong, buzzer akan menyala. Else apabila condition else let B sama dengan kosong, B kosong 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 kosong. Terus pergi kepada dekat tersebut. Ini merupakan coding yang telah saya masukkan ke dalam Proteus dan saya akan runkan script tersebut. Seperti yang kita boleh dengar, dalam condition semua switch dalam keadaan off, buzzer akan berbunyi, iaitu beeping. Apabila switch 1 dalam keadaan on, LED merah akan menyala, dan apabila switch 2 dalam keadaan on, switch 1 dan switch 2 dalam keadaan on, LED kuning akan menyala. Dan apabila ketiga-tiga switch dalam keadaan on, switch hijau akan menyala. Right, untuk yang seterusnya, untuk yang bahagian yang terakhir iaitu conclusion. In conclusion, after this practical work that I have done, I have learned how to identify the minimum hardware connection so that the PIC microcontroller can operate. After that, I can describe the features of the external device that can be interfaced with PIC microcontroller. Lastly, I can identify I/O pin of PIC used for interfacing. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.